Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Penerapan nilai-nilai kebrunaian menjadi kewajipan rakyat dan penduduk sebagai calak identiti dan jati diri rakyat Brunei. 50 pegawai dan kaki tangan daripada 2 buah kementerian menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Perancis adalah bercerikan hubungan rapat, tetap dan berstruktur. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Perancis ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Bastille Day. Majlis diadakan semalam di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tuan Yang Terutama Bernard Reno Fab juga berkata kedua-dua negara berkongsi visi yang hampir sama mengenai isu dan cabaran yang dihadapi oleh Asia Tenggara dan Indo-Pasifik dengan keperluan untuk mengukuhkan pemusatan ASEAN. A big round of applause as they celebrate the French National Day. Penerapan nilai-nilai kebrunaian menjadi tanggungjawab dan kewajipan yang perlu dipikul dan ditanai oleh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Ia sebagai calak identiti dan jati diri rakyat Brunei yang mesra dengan ramah, bersopan santun, berbudi pekerti dan tidak camah mata dalam menjaga kemaslahatan rakyat dan penduduk di negara ini. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, ia termasuk menyumbangkan khidmat bakti untuk mempertahankan kedaulatan, kesejahteraan, keharmonian, pembangunan dan keamanan negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menekankan perkara tersebut pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-38. Sebagai rakyat dan penduduk negara ini juga adalah wajar bagi kita semua untuk memainkan peranan untuk menyokong dan menjayakan dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan. Seperti kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, yang memberikan maksud betapa pentingnya untuk rakyat dan penduduk di negara ini berganding bahu dengan pemimpin negara untuk memajukan dan mencapai hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang lebih maju menjelang 2035. 860 penerima sijil taraf kerakyatan mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong.
38 orang pegawai dan kaki tangan di Kementerian Pendidikan menerima pingat kerja lama PKL sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Pengurniaan pingat kerja lama ini merupakan satu dorongan motivasi dan penyuntik semangat kepada warga kementerian untuk memberikan kualiti kerja yang bermutu tinggi dan mencapai prestasi yang cemerlang secara berterusan. Majlis dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan. Sementara itu, 12 warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya juga menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan ke-76. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan di Gadong, bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis antaranya bertujuan untuk memberi penghargaan kepada warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan atas jasa bakti mereka kepada raja dan kerajaan dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Penubuhan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Teknologi dan Sains dan Brunei Innovation Lab dibincangkan semasa mesyuarat AIPA Caucus ke-14 di Vietnam. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Perkembangan status implementasi resolusi yang diluluskan semasa Perhimpunan Agung AIPA tahun lalu antara yang dibincangkan pada mesyuarat AIPA Caucus ke-14 di Kepulauan Phu Quoc, Vietnam. Mesyuarat dipengerusikan oleh National Assembly Republik Sosialis Vietnam. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh rombongan Majlis Mesyuarat Negara yang diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orangkai Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Seraja Khatim Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Yusof. Mesyuarat dihadiri oleh 9 buah negara ahli AIPA. Beberapa pelaksanaan di inisiatif turut dikongsikan pada mesyuarat tersebut, termasuk penubuhan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Teknologi dan Sains KREDS dan Brunei Innovation Lab. Mesyuarat diakhiri dengan penandatanganan laporan yang diluluskan oleh kesemua ahli anggota AIPA. Semasa sesi penutup, Yang Berhormat juga menyampaikan ucapan penerimaan bagi mengambil alih kepengerusian untuk menghoskan mesyuarat AIPA Caucus kali ke-15 tahun hadapan. Buku Panduan Perkhidmatan Kaunseling dan Kod Etika Kaunseling dilancarkan hari ini. Buku tersebut adalah terbitan Jabatan Perkhidmatan Awam. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Buku Panduan Perkhidmatan Kaunseling merupakan inisiatif Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menjadi sumber rujukan kementerian-kementerian, jabatan-jabatan serta warga perkhidmatan awam mengenai perkhidmatan kaunseling dalam perkhidmatan awam. Sementara Kod Etika Kaunseling diharapkan menjamin kebajikan dan kesejahteraan pegawai kaunselor serta klien bagi meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kaunseling di samping memperjelaskan hak dan obligasi pegawai kaunselor serta klien. Orang ramai dialulukan mengunjungi Pesta Kerjaya UBD yang dibukakan sehingga 14 Julai ini. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana.
ke bawah duli Tuan Patik merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda. Pengerusi ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patik. Baginda Sultan amat dihormati dan disanjung tinggi oleh seluruh lapisan rakyat kerana pemerintahan baginda yang bijaksana. Baginda mengekalkan baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur, negara Brunei Darussalam aman dan makmur. Semoga dilanjutkan usia baginda, sihat walafiat turun-temurun memerintah negara Brunei Darussalam. Merafak sembah Hari Keputeraan ke-77 tahun GHK Group of Companies. Sambutan perayaan Hari Keputeraan mencerminkan semangat perpaduan J2 yang sentiasa terjalin serta terpelihara di antara tampuk kepimpinan dengan seluruh rakyat dan penduduk di bawah payung kepimpinan Raja yang adil dan bijaksana. Dirgahayu Hari Keputeraan ke-77 tahun daripada Waho Department Store dan Waho Agricultural Farm. Hari Keputeraan Baginda Sultan disambut dengan kesyukuran dan kegembiraan rakyat dan penduduk di seluruh negara. Baginda disayangi dan disanjung tinggi kerana kepimpinan baginda menerajui negara dengan bijaksana sehingga membawa negara maju, aman sejahtera. Selamat Hari Keputeraan ke-77 tahun. Sembah ucapan daripada pengarah urusan dan kaki tangan Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam. Dirgahayu Hari Keputeraan ke-77 tahun. Ya Allah, lanjutkan usia Baginda Sultan, sihat walafiat, kekal karar memerintah negara. Dengan tulus ikhlas merafak sembah A1 Brunei dan A1 PPE. Sukacita menyembahkan ucapan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sempena Hari Keputeraan ke-77 tahun ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga kekal karar memerintah negara maju dan gemilang. Merafakkan sembah taat setia daripada pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah, pengerusi dan ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya. Daulat ke bawah duli Tuan Patik daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Total Energies EP Brunei BV. Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Potensi Belia Islam dianjurkan oleh negara Brunei Darussalam selaku negara penyelaras projek kerjasama potensi belia Islam MABIMS. Ia memfokuskan dua petunjuk prestasi utama atau KPI yang perlu dicapai, iaitu membentuk kerangka program potensi belia MABIMS dan pertemuan khas serantau dan antarabangsa belia MABIMS dalam 1 tahun. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Ketua Mesyuarat Pegawai Kanan Negara Brunei Darussalam. Dalam ucapannya, Awang Haji Muhammad Rosli berkata, persetujuan kerangka program potensi belia MABIMS akan dicapai bagi tujuan dilaksanakan dan dijadikan garis panduan dan rujukan pelaksanaan program di bawah fokus strategi potensi belia MABIMS. Mesyuarat dihadiri oleh delegasi daripada Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Potensi belia Islam MABIMS merupakan satu fokus strategi yang diamanahkan kepada negara Brunei Darussalam dalam rancangan strategi MABIMS 2021-2025. Sementara itu, semalam delegasi negara anggota Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIMS diraikan dengan majlis makan malam. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Majlis dihoskan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama.
Delegasi berada di negara ini bagi menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Pandu Teknikal Penerbitan Tafsir Ilmi Ayat-Ayat Kauniat dan mesyuarat Jawatankuasa Induk Teknikal Potensi Belia Islam MABIMS. Juga hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Pusat Rangkaian Pekerjaan dan Latihan UBD Connect dengan sokongan Pejabat Perhubungan dan Kemajuan Alumni OARA menganjurkan Pesta Kerjaya UBD 2023. Pelancaran pesta diadakan pagi tadi di Dewan Chancellor UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Bertemakan Fan Yonich, Pesta Kerjaya UBD dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 14 Julai ini, bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Hari Jumaat, pesta ditutup pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Universiti Brunei Darussalam UBD menjadi johan dalam pertandingan tarian Brunei asli kali pertama antara institusi pengajian tinggi negara Brunei Darussalam. Pertandingan tersebut diungkayahkan bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berlangsung di Pusat Kesenian Pro Chancellor UBD. Penyampaian hadiah berupa wang tunai, piala dan sijil disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Naib Johan disandang oleh Universiti Teknologi Brunei UTB dan Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan memenangi tempat ketiga. 7 buah institusi pengajian tinggi menyertainya termasuk Politeknik Brunei, IBTE Kampus Business, IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal dan College International Graduate Studies. Ke arah memberi latihan kepada penduduk tempatan bagi memenuhi permintaan syarikat-syarikat yang beroperasi di negara Brunei Darussalam khususnya, termasuk dari Republik Rakyat China, Simiao Volteng dan Go Study Global Education, pagi tadi menandatangani satu memorandum perjanjian. Menandatangani bagi pihak Simiao Volteng, Awang Alias bin Haji Abu Bakar, pengarah Simiao Volteng, manakala Go Study Global Education ditandatangani oleh pengurus am UK. Kerjasama yang dijalin merangkumi perkongsian kepakaran dan menyediakan bantuan sumber pengajaran mengenai pembinaan kapasiti dan aktiviti pendidikan serta latihan inovatif lain. Majlis berlangsung di Simiao Volteng di Gadong. Sidang media Majlis Pelancaran dan Apresiasi Penerbitan Buku Junjung Kasih Kedua, Legasi Bersemi di Bumi Temasek, Anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama penuntut-penuntut Asrama Kerajaan Brunei Singapura AKBS diadakan petang tadi. Sidang media berlangsung di Galeri Sejarah Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Majlis pelancarannya akan berlangsung pada 23 Julai 2023 di Kompleks Sukan Jerudong. Penerbitan buku tersebut adalah salah satu matlamat utama Pusat Sejarah Brunei sebagai pusat kecemerlangan sejarah dan Kesultanan Brunei dalam mengembangkan kerjasama dan mempelbagai penerbitan. Buku berkenaan adalah jilid kedua yang berkesinambungan daripada buku Junjung Kasih Sumbangan Penuntut Biasiswa Kerajaan Brunei di Singapura 1950 ke 1982 yang diterbitkan pada tahun 2019. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian penyebaran dakwah ceramah mengadakan halaqah bimbingan da'i kali ke-65. Acara diadakan pagi tadi di Pusat Dakwah Islamiah. 150 peserta menghadiri halaqah bimbingan tersebut yang bertujuan menyelaraskan isi kandungan ceramah agar isu atau tajuk yang disampaikan oleh para penceramah konsisten dan sentiasa relevan dengan peredaran masa dan zaman. Hadir Awang Haji Abdul Rajin bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamiah.
Acara seumpamanya dihasratkan dapat memberi ilmu pengetahuan, berkongsi isu dan bertukar-tukar fikiran berkaitan dengan sambutan Hilal tahun Hijrah 1445. Pegawai kanan Kementerian Hal Ehwal Agama. Perkembangan PKS dan PMKS penting bagi menjayakan wawasan Brunei 2035 di bawah matlamat ketiga ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Justru belia boleh memainkan peranan mencapai matlamat tersebut dengan menceburi bidang perusahaan dan bukannya bergantung kepada kerajaan untuk mendapatkan pekerjaan. Membina semangat keusahawanan di kalangan belia, kita akan memerlukan usaha bersama dari kerajaan, sektor swasta dan institusi pendidikan. Dengan menyediakan sokongan dan sumber yang diperlukan, kita memanfaatkan potensi mereka dan menyumbang kepada wawasan negara 2035 kita nanti. So saya sarankan kepada belia-belia pada masa kini untuk membuka perusahaan seperti ini bagi menolong negara dalam mencapai wawasan 2035 dan juga memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat-masyarakat yang masih menganggur, dan insya-Allah di masa akan datang boleh menjamin ekonomi negara tanpa mengharapkan kepada sektor minyak dan gas. Perusahaan-perusahaan di negara ini hendaklah diberi peluang untuk menjalankan beberapa inisiatif ataupun diberikan peluang untuk mengikuti program-program ataupun mengikuti business forum, kerana dari sana mereka boleh membina network, iaitu berjumpa dengan usahawan-usahawan lokal dan juga berkongsi ilmu pengetahuan. Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Pasukan Polis Diraja Brunei menjalankan satu operasi sepadu bersama Jabatan Kastam dan Ekses Diraja, Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Jabatan Buruh, Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Bahagian Penguatkuasa Agama dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Di daerah Brunei dan Muara, 3 lokasi operasi dijalankan serentang, iaitu di kawasan Jalan Tasing, Jalan Kangge, Jalan Kumbang Pasang dan satu sekatan jalan raya di kawasan hadapan bangunan Jabatan Perkhidmatan Awam, Jalan Kumbang Pasang menuju Bandar Seri Begawan. Beberapa kesalahan didapati termasuk 3 orang ditahan atas kesalahan memiliki minuman keras dan rokok. 17 orang warga negara asing ditahan atas kesalahan gagal menunjukkan dokumen yang sah. 2 lelaki tempatan ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 6-B Akta Penyalahgunaan Dana Penggal 27. 2 buah premis didapati membuat pelancongan pendawaian dan penyambungan tanpa kebenaran dan tidak melalui meter untuk diberikan kepada kediaman lain. 11 buah bilik pekerja didapati tidak mempunyai alat kecemasan dan sebuah bilik atas kesalahan menyalahi syarat lesen. 1 kompaun dikeluarkan ke atas seorang individu bagi kesalahan Akta Kesalahan Rampaian Pindaan 2021. Juga didapati kesalahan melonggokkan sampah dan 5 buah kenderaan terbiar. Sementara itu, 2 lokasi berasingan menjadi tumpuan operasi sepadu yang dijalankan di kawasan Tadahan daerah Belait. 1 serbuan turut dijalankan di sebuah kediaman kawasan Jalan Kermanegara kerana didapati menjalankan kegiatan perjudian. 22 suspek lelaki dan perempuan warga negara asing ditahan dalam operasi tersebut. Kes disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Brunei DP MMFC meneruskan saingan bola sepang Liga Perdana Singapura semalam menentang Lion City Sailors. Berlangsung di Stadium Bishan Singapura, Brunei DP MMFC menang dengan keputusan 3-1.
Brunei DP MMFC mendahului perlawanan pada minit ke-9 menerusi jaringan Azwan Ali Rahman. Pada minit ke-34, Hakim Yazid Said menggandakan pendahuluan Brunei DP MMFC untuk kedudukan 2-0. Pada separuh masa kedua perlawanan, Lion City Salas merapatkan jurang jaringan apabila Adam Aswani membolosi gawang Brunei DP MMFC pada minit ke-52. Angel Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 Brunei DP MMFC pada minit ke-65 perlawanan. Brunei DP MMFC seterusnya akan beraksi menentang Balestier Khalsa Ahad ini. Liga Futsal Brunei 2023, Kasuka Ar-Rauda mengukuhkan kedudukan di tangga teratas Liga setelah berjaya menewaskan Kahar FT. Perlawanan berlangsung semalam di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison Berakas. Dalam perlawanan pertama, Kasuka Ar-Rauda menang selepas menudukkan Kahar FT 10-1. Sementara itu, perlawanan kedua pula menyaksikan Almirez FC menewaskan Shah United 7-1.